أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah temukan kita pada malam ini. Mudah-mudahan semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah hendaknya. Amin. Segala puji bagi Allah, Zat yang menciptakan kematian dan juga Zat yang menciptakan kehidupan. Dalam rangka menguji manusia, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Dan Zat yang sama juga telah mengutuskan Rasulnya untuk manusia mengikuti jalan hidayah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengikuti jalan-jalan hidayah yang lain yang mungkin boleh menyesatkan. Dan inilah hidayah agama yang benar, yang dimenangkan di atas seluruh agama-agama yang ada. Selawat dan salam diiringkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada keluarganya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sehinggalah yang ke akhirnya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga tertegaknya hari kiamat. Alhamdulillah, Allah limpahkan taufik untuk menggapai cinta dan redha kepadanya. Perjalanan kehidupan terkadang membawa seseorang kepada kegelisahan, kesempitan, kesedihan, dan kesulitan-kesulitan juga. Ia akan menjadi berat di dada-dada kita apabila Allah uji kita. Apakah keadaan ini akan membawa kita kepada putus asa? Maka janganlah kita berputus asa, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraj ma'al karba wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu akan mendatangkan, diiringkan dengan kesabaran. Maksudnya Nabi pesan, Nabi kata, manusia yang hebat, dia bukan menang atas emosi, tapi dia menang atas kesabaran. Manusia ni Allah uji dengan pelbagai ujian. Maka setiap ujian yang Allah timpakan ke atas kita, Allah ingin melihat apakah kita bersabar ataupun sebaliknya cabar. Maka tajuk kita pada hari ini, saya pilih sabar ataupun cabar. Dan jalan keluar akan diiringkan dengan kesukaran. Allah akan bagi jalan keluar, tapi terkadang ada sebahagian manusia Allah uji dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan itu akan datangnya kemudahan, seperti mana hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Maka Rasulullah menggambarkan kepada umatnya bahawa kesabaran itu merupakan cahaya yang panas. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sebut as-sabru dia, sabar itu ialah pantulan cahaya. Sabar itu ialah serpihan cahaya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok muka orang sabar ni dilimparkan dengan fitnah, ujian, tuduhan, makian, cacian, fitnah dan sebagainya. Kita akan tengok, walaupun Allah uji dia dengan kesakitan, kesempitan hidup, tapi kita akan tengok kerana berimannya dia, kerana sabarnya dia, kita akan nampak ketenangan.
Sebab apa? Sebab dalam hati dia ada kesabaran. Maka hari ini insya-Allah kita akan membuka ataupun membicarakan berkaitan dengan sabar. Sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ia termasuk dalam salah satu bahagian ibadah yang mulia. Jarang kita menafsirkan sabar itu ibadah. Jarang kita menafsirkan sabar itu merupakan kewajipan. Yang selalu kita letak sabar ni dekat mana? Dekat mana tuan-tuan? Kita letak sabar ni dekat bahagian mana dalam kehidupan ni? Kita letak dia dekat bab akhlak. Betul? Kita letak dia dekat bab adab. Sedangkan sabar merupakan iman dan sabar juga merupakan kewajipan. Sebab tu kita berbeza dengan agama lain. Saya ambil contoh supaya tuan-tuan lebih jelas dan nampak. Kenapa ustaz kata iman pula? Kenapa kata wajib pula? Kan? Tuan-tuan, dalam Quran Allah sebut wabil walidaini ihsana. Kepada ibu bapa kamu berlaku ihsan. Kepada ibu bapa kamu buat kebajikan. Perintah ni wajib dalam keimanan ataupun dalam adab. Buat baik kepada ibu bapa ni iman ke adab? Iman, tuan-tuan. Agama lain dia letak dalam moral, civic, adab, akhlak. Kita, tuan-tuan, try langgar perintah lawan ibu bapa, menganiaya ibu bapa, balik kita jawab dengan Allah Ta'ala. Menunjukkan benda ni bukan kecil. Berdosa besar. Bagi mereka, agama lain, adab ataupun civic. Awak buat baik kepada ibu bapa, itu menunjukkan akhlak yang baik kepada agama awak. Adapun dalam agama kita, no. Dia datang dengan kewajipan, perintah. Dan begitu juga taharah, bersuci. Dalam agama, kewajipan ke adab? Kewajipan, bukan adab. Agama lain, adab. Awak bersuci, baru tanda-tanda bersihnya awak. Tapi dalam agama Islam, no. Kebersihan, bahkan dalam hadis Nabi sebut at-tuhuru syatrul iman. Dalam Quran Allah sebut wallahu yuhibbul mutahhirin. Atau dalam surah Baqarah Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini adalah perintah-perintah yang Allah menunjukkan bahawa kebersihan merupakan kewajipan. Maka sabar tadi sama. Tuntutan. Allah minta kita bersabar. Dan kerana itulah tuan-tuan, Allah berulang-ulang sebut dalam Quran, innallaha ma'as sabirin, wallahu ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Berkali-kali dalam satu surah Ali Imran ayat ke-200, ayat terakhir, Allah kata wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang beriman, sabarlah dan teguhlah dengan sabar. Dua kali Allah ulang. Allah ulang dua kali. Wahai orang beriman, sabarlah dan berteguhlah dengan sabar, dengan kesabaran. Menunjukkan ia adalah perintah. Dan kita pun maklum dalam hadis banyak Nabi sebut tentang keimanan, kesabaran. Antaranya as-sabru minal iman. Sabar itu daripada iman. Jadi sabar itu adalah menunjukkan keimanan kita. Adapun sebaliknya cabar, melawan, memberontak, itu adalah menunjukkan tanda tidak beriman ataupun kurangnya iman. Maka kerana itu saya suka membawa kepada satu dimensi yang berbeza
Orang kata sabar itu akhlak, adab, tetapi saya membawa sabar itu adalah ibadah. Dia juga merupakan ibadah seperti mana ibadah-ibadah yang lain. Maka ia menempati relung-relung dalam hati kita, gerak-geri lisan dan juga tindakan anggota badan. Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terrealisasi tanpa kesabaran. Maksudnya, Nabi nak bagi tahu, kalau kamu tengok ada yang gelojoh, ada yang melampau, ada yang memberontak, ketahuilah mereka ini bukan dalam golongan hamba. Bukan dalam golongan hamba. Dan kalau bukan golongan hamba, tuan-tuan, yang ada apa? Yang ada ialah binatang. Yang ada apa? Yang ada ialah jin, syaitan dan sebagainya. Baik. Tapi ini bukanlah menafikan kemarahan. Nabi juga marah. Nabi juga marah. Yang cerita tentang sabar ni ialah dalam kemarahan pun ada batasan agama yang diizinkan. Ada batasan agama yang tak diizinkan. Sebagai contoh, kita rotan anak kan, sabar ni. Lepas tu kita pun rasa kurang sabar sikit, tapi masih dalam batasan syariat. Kita ambil rotan, kita rotan dia, rotan untuk mendidik. Beza dengan rotan dengan emosi. Perasan tak? Boleh beza kan? Rotan dengan emosi ni, dia ambil dia pam sampai anak tu cedera, zalim, dizalimi, darah. Tapi kalau rotan tu adab, abah dah kata ni, masih tak faham, dia cubit sikit. Lepas tu dia lepas. Dia bukan dia bunyi enjin lagi. Ini menunjukkan dia telah menzalimi. Nampak beza? Beza. Nanti kita akan bawa beberapa contoh dalam pelbagai bentuk yang berbeza. Maka hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syariat, Allah perintahkan juga dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kerana Allah. Yang ketiga ialah sabar apabila dia menempuhi beberapa ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba, supaya Allah mahu melihat adakah ujian yang Allah bagi ini mampu dia bertahan dengan sabar, ataupun dia cabar, ataupun dia memberontak, apatah lagi dia melawan takdir. Adakah dia melawan takdir? Maka hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syariat serta menjauhi larangan syariat, bersabar menghadapi musibah-musibah. Musibah yang dijadikan sebagai batu ujian oleh Allah Azza wa Jalla untuk menempa hamba-hambanya. Dengan demikian, ujian itu boleh melalui sarana ajaran agama dan melalui sarana keputusan takdir. Adapun ujian dengan ajaran agama seperti mana yang tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Firman Allah ni ada dua. Satu dalam Quran, satu dalam hadis qudsi. Pecahan-pecahan hadis ada dipanggil sebagai hadis qudsi, yang disebut sebagai firman Allah, tetapi firman Allah dalam hadis tak boleh baca dalam solat. Ini adalah dalam hadis. Kita ada hadis qudsi, kita ada hadis marfu', kita ada hadis munqati'. Ni kalau tuan-tuan belajar hadis, boleh minta ustaz dekat sini terangkan. Ada kan belajar hadis? Ada? Kalau ada, tuan-tuan minta ustaz, hari tu ustaz ada sebut tentang hadis qudsi, hadis marfu', munqati', maka tu cuba ustaz terangkan sikit. Nanti ustaz tu akan terangkan lah. Selalunya orang yang belajar hadis, dia maklum. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku mengutusmu dalam rangka menguji dirimu, dan aku menguji manusia dengan dirimu.
Maka hakikat pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi ujian. Sedangkan adanya ujian jelas menginginkan sikap sabar dalam menghadapinya. Ujian yang ada dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ialah dengan bentuk perintah ataupun larangan. Allah sebut dalam firman hadis kudusi tadi, Allah kata, Muhammad, aku utuskan engkau ujian untuk engkau dan aku mahu melihat ujian untuk hamba-Nya, sama ada dia mengikuti ataupun dia melawan. Maka kemudian dalam hadis yang sama Allah sebut, Allah kata diutuskan Rasul dalam bentuk perintah untuk menyampaikan perintah dan juga untuk menyampaikan apakah larangan-larangan Allah. Maka kehidupan kita ni tuan-tuan, daripada awal kita hidup sehinggalah kita meninggal nanti ni, kita sedang melalui proses ujian. Ataupun dalam bahasa yang mudah saya fahamkan tuan-tuan, Allah telah meletakkan soalan-soalan di atas kertas periksa, kita sedang menjawabnya. Kita sedang menjawabnya. Contohnya, hari ini ujian, kertas ujian soalan yang Allah bagi, hari ini kita ditimpakan aksiden. Lalu Allah mahu melihat apakah jawapan yang kita tulis dalam takdir-takdir kita. Adakah dia pilih, apalah, waktu macam ni lah baru Allah nak bagi, ditulis. Kita sedang menulis tentang takdir diri kita. Nanti datang depan Allah, jangan pula, ya Allah, bila aku ucap benda ni? Bila aku buat begini? Allah uji kita dengan anak mungkin nakal sikit, atau isteri ada masalah, ataupun suami ada masalah. Itu ujian untuk setiap orang. Lalu persoalan itu dijawab oleh siapa? Kita lah. Kita jawab. Yang lelaki mungkin jawab dengan kekerasan. Dia ada kekuatan fizikal, dia jawab dengan kekuatan fizikal. Maka dia tulis sendiri takdir dia, jawapan kepada periksa dia tu dengan kekerasan fizikal. Ataupun sebaliknya, tuan-tuan pilih jalan sabar, jalan bijaksana, jalan hikmah yang boleh menyelamatkan atau menyelesaikan. Dan begitu juga kepada wanita, ada perempuan? Ada kan? Baik, sama juga. Kalau laki tadi dengan kekuatan fizikal, dia boleh lempang, pukul, sepak, terajang dan sebagainya. Yang perempuan, Allah uji dengan ujian mulut. Kan? Dia mungkin tak berani dan tak ada kekuatan fizikal macam kita, tapi dia ada kekuatan lisan yang boleh menyakitkan. Maka ini juga merupakan ujian yang Allah letakkan kepada pasangan. Ataupun sebaliknya, kita memilih jalan yang baik untuk menyelesaikan. Sebab tu kehidupan kita ni, daripada awal ujian yang Allah bagi sehinggalah yang akhirnya Allah tuliskan, yang Allah tuliskan soalan untuk kita, kitalah yang menulis jawapan-jawapannya. Tuan-tuan jelas? Clear? Ada yang tak faham? Koklah saya bawa tinggi sangat, tapi saya rasa saya bawa bahasa mudah lah. Kan? Untuk melaksanakan pelbagai kewajipan, tentulah perlu kepada bekal kesabaran. Untuk meninggalkan pelbagai larangan juga perlu kepada pelbagai bekal kesabaran. Dan begitu juga untuk menghadapi keputusan takdir ataupun kesempitan, kesulitan yang Allah berikan kepada kita, maka perlu jugalah kepada kesabaran. Maka sabar itu terbahagi kepada 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan juga sabar sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar seperti yang didefinisikan adalah menahan diri atau mengendalikan sesuai dengan tuntutan akal dan syariat. Sebab tu tuan-tuan, sabar macam tadi kita sebutkan, ada yang meletakkan sabar pada pad adab dan akhlak. Ini dia meletakkan sabar itu pada akal dia. Tuan-tuan dengar betul? Dia letakkan sabar pada akal dia tanpa meletakkan syariat.
Jadi sabar pada akal ni, kadang-kadang dia boleh main, akhirnya dia kata apa? Ustaz, sabar tu ada batas. Sabar tu ada tahap. Ini dah tahap yang tinggi. Kalau dah tak lepas ni Ustaz, saya cepuk je dia. Contohnya kan, maka dia belum cukup sabar. Kerana apa? Dia letakkan sabar tu pada akal sahaja. Kerana itulah sabar perlu didatangkan dengan akal dan syariat, supaya syariat boleh menimbangkan yang manakah sesuai untuk dia laksanakan. Saya bagi contoh. Anak tantrum, jenis nakal, yang jenis hyperaktif, jenis kacau je. Masuk surau, lari. Pergi rumah orang, usik barang tu. Ada ruang, ada peluang. Akal kata sabar. Tapi dah lama-lama tak tahan, bom sekali. Ayah kan? Tumbuk sekali ke, pukul sekali ke, cubit sekali ke, terajang sekali ke, walaupun depan orang. Ini kerana apa? Akal. Mula sabar. Tapi kalau ikut timbangan syariat, dia akan fikir anak ni adalah anugerah, akulah yang dapat akulah yang punca kepada kedatangan dia, maka aku akan dipersoalkan. Dia akan panggil anak tu, abang, ayah dah sebut ni rumah orang, kita pun cubit sikit. Dah cubit, kita peluk dia. Janganlah. Tengok timbangan syariat tadi. Kalau timbangan akal tadi, habis tuan-tuan. Sebab tu dia letak dekat akal sahaja. Tu dia kata sabar ada batas Ustaz. Saya bawa kepada contoh yang terkini lah, yang terkini. Sekarang banyak masalah depression. Tuan-tuan perasan? Depression ni apa? Masalah mental. Tahap kesabaran yang tak dapat dilepaskan, akhirnya dia pergi kepada emosi. Dan emosi mula membawa diri dia sampai ke had luar tabi'i. Apa luar tabi'i? Luar tabiat ni apa? Iaitu dengan depression boleh membunuh diri sendiri, ataupun boleh membunuh orang, ataupun dia boleh bunuh diri. Tengok bagaimana emosi tu, bila mana tak dikawal dengan syariat, tak dikawal dengan sabar, maka akhirnya akan pergi kepada perbuatan luar tabiat. Dalam hadis Nabi sebut, la taghdab, janganlah kamu marah. Hadis ni bukan maksudnya jangan marah tu jangan marah terus. Tapi yang Nabi maksudkan jangan marah tu, sahabat tu datang tanya, wahai Rasulullah, bagi nasihat kepada aku. Apa nasihat yang kau boleh bagi? Nabi tahu dia ni jenis panas baran. Bila marah, dia suka dengan kekasaran, suka buat tindakan luar tabiat, suka kasar, ucapkan perkataan-perkataan kotor. Contohnya apa? Celaka, sial, contohnya lah kan. Kalau marah ni keluar bodoh dan sebagainya. Dan kalau bertindak pula, dia tindak dengan keganasan, dengan fizikal. Maka Nabi kata la taghdab. La taghdab di sini, jangan marah itu adalah jangan buat tindakan luar tabiat. Adapun marah merupakan fitrah kepada manusia. Mana ada orang tiba-tiba datang pukul kita mana? Terima kasih Tuhan. Tak ada tuan-tuan, tu gila. Mustahil. Tapi tuan-tuan, dalam Quran, dalam surah Furqan, dalam surah Zumar, ayat ke-10, Allah kata apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ni, Allah akan bagi pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Kita solat fardu maghrib tadi, berapa ganjaran kita dapat pahala? Solat jemaah tadi ni? Berapa? 27. Ada dalam hadis 25, ada dalam hadis 23. Tak apalah, kita ambil paling tinggi 27. Jumlah yang dah ditetapkan oleh Allah dengan jelas. Siapa yang solat fardu berjemaah dapat pahala 27. Adapun sabar tadi, Allah kata Allah janjikan dengan pahala tanpa batas. Bila kata pahala tanpa batas, menunjukkan pahala itu tiada ada jumlah yang Allah tetapkan. Dan Allah nak menilai kesabaran tahap mana dia sabar.
Adakah sabar tu sekadar lafaz ataupun betul-betul datang daripada hati? Maka Allah akan menilai, meletakkan satu nilaian kepada hamba tadi ni berdasarkan apa yang dia sabarkan, apa yang dia tahankan. Berbeza dengan beberapa ibadah yang Allah dah tentukan, ni pahalanya, ni pahalanya. Tapi sabar, tidak. Allah nak ukur, Allah nak nilai. Maka dalam kehidupan ini, setiap gerak-geri kita perlukan kepada kesabaran. Sama ada dalam ketaatan ataupun dalam meninggalkan maksiat. Dua-dua pun perlu kepada kesabaran. Baik. Dan dalam satu tafsiran ayat tadi disebutkan bahawa pahala tanpa batasan itu ialah pahala syurga. Ada ruang, ada peluang. Ada ruang, ada peluang untuk kita menzalimi seseorang. Orang kutuk kita, maki kita, pukul kita, mencederakan kita. Lalu ada ruang, ada peluang, saya boleh panggil sesiapa untuk balasnya semula, ataupun saya sendiri pergi untuk membalasnya semula. Ada tak ruang? Ada. Ada peluang? Ada. Tetapi kita pilih untuk sabar dan tinggalkan. Maka sabar itu mahal di sisi Allah. Sabar itu Allah beli dan gantikan dengan syurga. Tuan-tuan nak ke tak nak? Mestilah nak. Ada ruang, ada peluang. Kita tersakiti mungkin dengan pasangan. Sama ada suami kepada isteri atau isteri kepada suami. Suami ada ruang, ada peluang untuk membuat kekasaran kepada isterinya dengan memukul, dengan memaki. Begitu juga isteri juga ada ruang, ada peluang untuk mencerca suaminya. Tapi dia tinggalkan dengan kerana Allah, dengan sabar. Sabar itu mahal dan mulia di sisi Allah. Sabar itu Allah beli dan gantikan dengan syurga. Ada ruang, ada peluang untuk buat zina. Ada ruang, ada peluang untuk minum arak. Ada ruang, ada peluang untuk membuat kejahatan-kejahatan yang lain. Tapi dia sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar itu nilai dia sangat besar di sisi Allah. Sabar itu Allah gantikan dengan syurga. Ada ruang, ada peluang untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tinggalkan salat, tinggalkan puasa, tinggalkan zakat. Tapi kita sabar dan melaksanakan perintah Allah dengan yang sebaiknya, dengan seadanya, dengan kekuatan yang kita asah dia. Maka sabar itu mahal di sisi Allah. Ada ruang, ada peluang ni. Tengok TikTok, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa TikTok lo? Facebook pula. Tukar pula WhatsApp. Semua dia tukar. Dia tinggalkan salat. Kan? Tiba-tiba nak dekat-dekat masuk waktu seterusnya, tiba-tiba apa aku ni, astaghfirullahalazim, subhanallah, ya Allah ampunkan aku, ya Allah sayang aku, ya Allah. Dia bangun terus solat. Dia tinggalkan sebentar benda yang sia-sia tu, sebentar untuk melaksanakan salat. Sabar itu mahal di sisi Allah. Sabar itu Allah beli dan gantikan dengan syurga. Ada ruang, ada peluang untuk membuat kezaliman kepada sesiapa sahaja. Kita ambil contoh Nabi SAW. Pada satu waktu, awal-awal kemunculan Islam zaman Nabi ni, ketika itu dakwah secara sir. Saya minum tuan-tuan, bismillah. Dakwah secara sembunyi. Ketika itu tiba-tiba selama 3 tahun Allah tak turunkan wahyu. Kemudian orang-orang Quraisy memboikot Rasulullah dan juga beberapa orang-orang Islam yang dah mula masuk Islam, yang dikenali oleh orang-orang Quraisy. Lalu dizalimi. Bahkan sebahagian orang Quraisy kata, "Ghallu, naikkan harga, jangan bagi mereka beli barang-barang kita." Maka akhirnya Nabi pun pergilah dakwah ke mana tuan-tuan?
Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif dengan Zaid bin Harithah. Sampai Nabi ke Taif, kemudian panglima-panglima ataupun ketua-ketua Taif ni, mereka dah tahu kehadiran Muhammad, dah ada orang sampaikan dah, dan orang Taif dah tahu kehadiran Muhammad ni datang nak ubah agama nenek moyangnya. Kan? Maka diberaturkan anak-anak kecil, dan juga pimpinan-pimpinan mereka juga ambil batu dan baling sehingga Rasulullah cedera. Kemudian Nabi pergi ke satu tempat, Nabi duduk. Ini saya rasa tuan-tuan maklum. Apa yang berlaku, datangnya malaikat penjaga gunung kat belakang tu. Dia kata, ya Muhammad, kalau kau kata ya, aku angkat gunung ni, aku hempap mereka. Ini cara kita ke tak? Tuan-tuan, kita tengah dalam masalah, tiba-tiba ada orang bagi peluang macam ni. Apa kita buat? Guna selalu. Siapa nak lepaskan peluang? Ada orang nak backup ni. Tapi apa kata Rasulullah? Sedangkan ada ruang, ada peluang. Yang offer tu bukan manusia, malaikat ni. Apa kata Rasulullah? Nabi kata, tak apa. Nanti akan datang di kalangan mereka yang keturunan mereka ni semua masuk Islam. Kemudian Nabi duduk sendirian, Nabi berdoa, Nabi kata, Allahumma ya Allah, inni ashku dha'fu quwwati. Ya Allah, aku mengadu dekat Engkau ni, ya Allah, dengan kerinduan aku perlukan kekuatan, aku ni lemah. Ya Allah, adakah Engkau nak serahkan aku kepada musuh? Tengok, adakah Engkau nak bagi aku dicengkami oleh musuh dan sebagainya. Ini doa Nabi, tuan-tuan. Dalam dakwah Nabi berhikmah. Nabi tak tengok pada hasil, menjadi ke tak menjadi. Kita tunggu sampai jadi. Tak jadi, putus asa. Ni azan ke apa? Belum lagi ya? Belum. Ingat buka pintu azan. Baik. Sedangkan apa yang Nabi lafazkan? Apa yang Nabi ucapkan? Doa Nabi tadi kan, ya Allah, aku adalah hamba yang lemah, adakah Engkau nak serahkan aku kepada musuh? Kalau kita, ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya, laknatlah dengan selaknat-laknatnya. Sabarnya Nabi itu, sampai ke dalam perang pun Nabi bersabar. Nabi sabar. Satu ketika, seorang sahabat dalam peperangan ni, dia pedang dia tu dah hunus sampai ke leher ni. Tiba-tiba orang Quraisy ni mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia terus pancung juga. Sampai berita dekat Nabi, kawan-kawan lain yang nampak ni sampai kat Nabi. Bila sampai kat Nabi, Nabi panggil, mari sini, aku nak panggil semua ni. Apa kamu buat? Kenapa kamu tetap potong kepala dia sedangkan dia dah mengucap? Maka jawab sahabat ni, dia kata, ya Rasulullah, dia mengucap tadi kerana takutkan pedang, bukan kerana nak masuk Islam betul-betul. Ni logik akal kita ni. Nabi tanya balik, asyaqaqta qalbahu, adakah engkau membelah dadanya melihat isi hatinya? Tengok bagaimana sabarnya Nabi dalam berdakwah, hikmahnya Nabi. Kita dapat peluang ini dalam dakwah tak ada kesabaran. Saya bawa contoh yang agak terkini sikit lah. Dr. Zakir Naik. Satu ketika ada wanita Jepun. Dia kata dalam ceramah Dr. Zakir Naik tu, wanita Jepun ni dia kata, Doktor, hari ni aku mengucap aku masuk Islam.
Tapi jangan minta aku tinggalkan makan babi, sebab dia makanan favourite dan dia sedap. Saya nak tanya tuan-tuan, apa jawapan tuan-tuan? Apa jawapan kita? Lebih kurang lah. Oi, babi itu haram. Tak payah masuk Islam, balik. Mungkin lah, kan? Mungkin. Tapi apa jawapan Dr. Zakir Naik? Silakan mengucap sekarang. Kerana dalam Islam, dosa yang paling besar dan tinggi sekali ialah apabila kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kamu menduakan Tuhan. Apabila kamu mempercayai adanya kuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan makan babi itu adalah kecil-kecil ya. Memang haram, tapi dia ada tahap dia. Jadi sister, awak masuk Islam, sikit demi sedikit nanti kamu akan faham apakah larangan-larangan Allah, apakah suruhan-suruhan Allah. Awak sendiri akan tinggalkan makan babi. Silakan mengucap. Tengok hikmah dalam menyampaikan dakwah. Orang baru tanya kat kita, abang, ni apa pasal lah orang Islam semua perempuan mesti tutup aurat pakai tudung? Awak berani lawan Islam? Dia baru tanya aja. Dia baru tanya, kenapa kena pakai? Kita ni kadang-kadang dalam dakwah tak ada hikmah. Jangan cakap untuk orang luar tuan-tuan. Kadang-kadang dengan anak sendiri pun kalah kita. Dengan isteri pun kalah. Anak baru nak belajar solat, dia tinggalkan solat, dia tak nak solat. Kita dalam dakwah ni, dakwah tak semestinya untuk orang luar. Untuk diri kita pun kita kena dakwah. Untuk anak-anak pun kena dakwah. Untuk keluarga pun kena dakwah. Anak-anak tinggalkan solat, kita kadang-kadang menampakkan agama tu bengis. Sifat yang bengis. Ini ramai bawa. Masuk dalam politik lebih teruk lagi. Membawa dengan sifat yang bengis. Dengan anak-anak, kita cakap dekat dia, kakak, awak ingat masuk neraka tu masuk keluar ke? Awak ingat apa ni, tak pakai tudung tu selamat ke akhirat? Itu belum cerita bawa hadis palsu. Satu rambut yang dilihat oleh lelaki ajnabi yang boleh dikahwini, engkau akan tanggung 70,000 tahun dalam neraka. Satu rambut. Bayangkan kalau banyak rambut kau. Ini hadis palsu tuan-tuan, jangan percaya. Dalam dakwah kadang-kadang bawa hadis palsu pula. Sedangkan apa pesanan Allah? Allah kata wal asr innal insana lafi khusr. Ini tuan-tuan hafallah surah ni kan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq. Sampaikan agama ni dengan kebenaran. Sampaikanlah agama dengan yang jujur, yang benar, yang hak, yang wahyu. Dan sampaikanlah agama dengan kesabaran. Wa tawasau bis sabr. Kadang-kadang disampaikan benar dah, iaitu memahamkan agama dengan bentuk ancaman. Asal nak sampaikan agama je, ancam. Sedangkan sifat Nabi bukan mengancam. Bukan mengancam sahaja. Nabi diutuskan basyiran wa nadhira. Khabar gembira pun Nabi bagi tahu, ancaman pun Nabi bagi tahu. Kita ambil bab ancam je. Orang tu buat salah, orang tu buat dosa, kita mengancam. Oi, tak takut dosa, tak takut masuk neraka. Tang kita buat salah, tak apalah, tutup diam-diam. Tengok bagaimana sifat kita. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, basyiru wala tunaffiru. Sampaikanlah khabar gembira. Janganlah sampaikan yang buat orang lari. Tu saya kata tadi, sabar ke cabar. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, yang pergi sulit-sulitkan buat apa?
Sulit macam mana? Agama ni mudah. Bila kita nak sertu, sama ni kan, bahasa dia sertu, mudah je. Nabi kata ambillah apa-apa tanah yang suci dan jadikan salah satunya 7 air itu, salah satunya ialah air tanah. Mudah. Dia kata tak boleh ambil tanah-tanah kat tepi jalan ni. Yang ni semua dah dipijak, dikencing oleh anjing, kucing dan sebagainya. Nak ambil tanah mana? Kena pergi Pantai Remis, ambil tanah Selut dalam tu. Subhanallah. Hak tu paling suci, bersih. Parit pun tak boleh. Sebab apa? Dalam tu dah ada najis-najis yang dialirkan. Ini kadang-kadang menyulitkan. Ini kadang-kadang memalingkan manusia daripada kebenaran dan juga nak mengamalkan agama. Baik. Jadi dalam kehidupan kita ni, ini baru saya sentuh tentang sabar dalam melaksanakan ketaatan dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat. Sesungguhnya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya merupakan beban kewajipan. Tidak diragukan lagi bahawa hal itu merupakan beban bagi jiwa manusia yang menginginkan kepada mujahadah, iaitu usaha yang sungguh-sungguh. Sehinggalah seseorang mampu mengalahkan musuhnya yang hakiki, iaitu hawa nafsu dan syaitan. Kerana Allah sebut dalam surah Yusuf ayat ke-53, Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Dan dalam surah Sad ayat ke-26, Allah kata, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Fatir ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Jadi kehidupan kita ni, di samping Allah bagi kita ujian, di samping Allah ciptakan ujian kepada kita, ni satu lagi tuan-tuan. Ujian ni siapa yang bagi? Allah lah bagi. Bila Allah bagi ujian, sepatutnya kepada siapa kita kembalikan ujian ni? Kepada siapa kita mengadu? Zaman sekarang tak ada dah. Dia ambil rakaman video dia, aku diuji, aku ni, masuk dalam TikTok. Buat lagu-lagu sedih, hantar. Bukan ujian, Maggi tak masak pun masuk dalam tu. Sungguh-sungguh teruji dah ni. Akhir zaman ni. Sifat sabar tidak ada. Apatah lagi apabila diuji, dia mengambil larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya baru tengok satu status kawan saya. Dia kata manusia ni bila Allah cemaskan dia dengan ujian, Allah uji dia dengan kesedihan, timpakan dengan musibah, ujian dengan anak-anak, ujian dengan pasangan, ujian dengan masyarakat sekeliling, ujian dengan kehidupan, ujian di tempat kerja, ujian dengan kawan-kawan dan semualah, dengan adik-beradik, mak ayah barangkali. Yang dia cari kesenangan-kesenangan, kelazatan-kelazatan dunia. Dia pergi ke tempat-tempat yang menarik, dia pergi ke shopping kompleks, nak pujuk hati, dia pergi ke sana, dia nak pergi ke sini. Apatah lagi sampai tahap mengambil benda-benda yang haram. Kalau kita suami orang, stres dengan kehidupan, cari bini orang. Kalau kita isteri orang, stres dengan suami, dengan kehidupan, cari suami orang. Tapi tak ramai nak cari masjid dengan surau. Tak ramai nak cari Quran. Yang cari apa? Dia cari novel-novel. Mana aku nak cari suami yang macam ni? Dia cari apa? Dia cari kesenangan-kesenangan luar, tipu daya luar. Baik, kita bagi masa azan sebentar.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Baik. Jadi dalam kehidupan ni Allah letakkan kita ujian, ada juga Allah letakkan nafsu, dan Allah letakkan juga perasaan, dan Allah uji juga kita dengan cabaran kehidupan dan juga syaitan. Maka Allah nak melihat hambanya yang mana yang berjaya melepaskan diri daripada ujian ni. Sebab tu bila ditimpa ujian akan dihantarkan malaikat kepada kita, lalu Allah nak dengar, Allah minta malaikat dengar apakah perkataan pertama yang keluar apabila diuji hamba-hambanya. Adakah sampai-sampai aduh, kenapalah waktu macam ni baru nak diuji, kenapalah macam ni, kenapalah macam ni, kenapalah kan. Kalaulah macam ni kan macam ni selamatnya. Ni kadang-kadang. Ataupun ya Allah, adakah engkau
serahkan aku satu ujian yang tak mampu aku uruskan, sebagai contoh. Kan? Ini banjir datang, salah kerajaan. Kan? Apa lagi? Kita dilanggar, salah orang kereta tu. Semua dinampak kesalahan orang lain. Apa lagi? Isteri diuji, dia kata ni ada masalah dengan orang ketiga atau dan sebagainya. Tapi tak pernah nak rasa kita ni ada masalah. Yang masalah tu siapa? Orang lain. Kita suci, bersih. Allahu Akbar. Itu pun satu ujian. Kerana itu Allah uji kita dengan adanya perasaan dan adanya nafsu. Maka Allah mahu melihat di manakah tuntutan syariat itu. Maka inilah musuh yang tersembunyi yang memperdaya manusia dengan pelbagai rayuan, menghiasinya dengan cinta terhadap syahwat. Ini contohlah, kan? Kadang-kadang lepak dengan kawan-kawan minum air kopi, sambil-sambil lepak tu tiba-tiba yang paling dibicarakan oleh laki-laki lah, cerita pasal Minah tu duduk mana, janda ni mana. Tu je. Allahu Akbar. Kalau yang perempuan pula, shopping kompleks mana, ni emas mana, baju mana. Pergi kepada tahap yang lebih sikit, buka aib-aib anak-anak, buka aib-aib sendiri, buka aib-aib suami. Duduk tu, itulah yang dibicarakan. Jarang nak bicarakan bawa kita, kumpulkan kita ni seperti mana ya Allah kau kumpulkan kami di kedai kopi ini, kau kumpulkan kami juga dalam syurga. Hak ni jarang. Kan? Jarang ada perbincangan-perbincangan yang baik. Yang ada fitnah, ujian, cemohan, makian, cacian. Baik. Dan memperdaya agar berpaling daripada taat serta condong kepada maksiat, dan terus-menerus menggoda tanpa pernah bosan dan putus asa. Oleh kerana itu, manusia wajib mengerahkan segala usahanya sehingga jiwanya kukuh, dirinya condong untuk taat dan menjadikan hawa nafsunya sejalan dengan ketetapan syariat Allah. Tadi kita sebut tadi, sabar itu kena duduk atas syariat supaya jangan duduk atas akal. Maka nafsu juga kena duduk atas syariat, jangan bagi akal kawal dia. Begitu juga emosi, perasaan, duduk atas syariat, jangan bagi akal ataupun nafsu pula mengawalnya. Maka manusia akan mudah digulingkan, apatah lagi dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka Allah pun perintahkan kita untuk sentiasa sabar, tabah, jihad dan berkorban. Berkorban. Jadi akhirnya dalam menguruskan sabar, jangan lupa ada satu perkara yang perlu kita fahami. Dia kata, Ustaz, habis kalau dah kita ni sabar, kita ni mengalah, bilanya kita nak membela diri? Inilah tuan-tuan yang agama izinkan. Yang agama izinkan ialah membela diri. Yang agama larang ialah jangan buat sesuatu yang luar tabiat. Contohnya, saya ambil masa lagi 1 minit, 2 minit. Satu orang diuji dengan cemuhan, makian ataupun fitnah dan sebagainya. Maka yang agama izinkan ialah bela diri, mencari jalan untuk membersihkan nama. Yang tak boleh apa? Dia dah buat kita kejahatan macam ni, kita pun balas dengan kejahatan yang sama. Itu yang agama tak bagi. Bela diri, agama izin, tak ada masalah. Tapi balas dengan kejahatan, jangan sesekali. Wallahu ta'ala alam. Ini baru mukaddimah bab sabar. Koklah tuan-tuan sudi panggil saya lagi, kita akan kupas lagi lebih dalam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
yang baik datang dari Allah, yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.